bangsa Melayu di Malaysia adalah pendatang dari Indonesia. Benarkah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya yang menonton video ini? Ya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, masih di Rahmat Pon Channel. Oke, hari ini ya saya ingin mereaction ya suatu video yaitu dari channelnya Avenda FV. Nah, silakan untuk dukung channelnya dengan subscribe ya. Dan tekan tombol lonceng supaya makin berkembang lagi. Adapun judul yang mau kita ambil ya, yang mau kita reaction pada hari ini yaitu tentang bangsa Melayu di Malaysia adalah pendatang dari Indonesia. Benarkah? Tentu bertanya-tanya kan, apakah memang bangsa daripada Malaysia, Melayu yang dia ada di Malaysia adalah pendatang dari Indonesia? Itu tentu kita penasaran, apakah benar seperti itu? Oke, langsung saja di video. Oke, yuk kita mulai. Bismillah. Orang-orang Melayu kat Malaysia ni adalah pendatang daripada Indonesia. Ya, apakah benar orang bangsa Melayu yang ada di Malaysia adalah pendatang dari Hello Indonesia? guys, welcome back to my YouTube channel. Video. Okay, topik kali ini dia sedikit sensitif sebab dia ada berkaitan betul. dengan bangsa. Ya, mohon Bangsa maaf nih, Melayu, ya, bangsa jika Cina, yang- bangsa India, dia ada berkaitan dengan bangsa. Yang penting kita tahu Okey, informasinya jadi lah, video ya. kali ini saya cuma nak terangkan mungkinlah ada sesetengah orang yang keliru yang mengatakan orang-orang Melayu kat Malaysia ni adalah pendatang daripada Indonesia. Jom saya ceritakan sedikit tentang sejarah kaum Melayu. Tanpa kita buang masa, jom. Jom. Orang Melayu kata jom. Indonesia bilang ayo. Malaysia lahir dari negeri-negeri tanah Melayu yang merdeka pada tahun 1957. Ia kemudiannya menjadi Malaysia setelah penyatuan bersama Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Singapura menyertai persekutuan tetapi dikeluarkan pada tahun 1965. Artikel 153 Perlembagaan Persekutuan memberi jaminan bahawa hak-hak istimewa orang-orang Melayu di Malaysia yang merupakan kaum bumi putera di negara ini akan dilindungi sewajarnya. Terdapat segelongan kecil Malaysia yang memperkatakan bahawa orang-orang Melayu bukanlah orang asal di negara ini, tetapi pendatang dari Indonesia. Ini dinyatakan secara jelas di dalam artikel terbitan Free Malaysia Today. Malah seorang tokoh politik DAP, Chong Eng, juga pernah mengatakan pada tahun 2011 bahawa masyarakat Melayu di Malaysia adalah pendatang daripada Indonesia. Apakah benar orang-orang Melayu ni pendatang di tanah Melayu? Yang mengatakan bahawa orang Melayu di Malaysia berasal dari Indonesia. Okey. Menjadi pelaut yang sangat. Bangsa ini telah melebarkan pengaruh mereka wilayah kepulauan negara yang lebih dikenali sebagai Nusantara. Beberapa Empire Maritim. Kerajaan Melayu terawal yang pernah wujud di Nusantara yang muncul kira-kira pada kurun ketiga Masihi. Suatu manifestasi bahawa Nusantara Terra Nullius. Tanah Nusantara adalah rantau yang luas meliputi wilayah negara-negara Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Selatan Filipina dan Timor Leste. Menjelang turun ke-7 Masihi, langkah sukar dijadikan jajahan takluk Sriwijaya, sebuah kerajaan Melayu Buddha berpangkalan di Pulau Sumatera yang menguasai Nusantara lebih daripada 400 tahun. Sriwijaya bukanlah kerajaan India, tapi kerajaan Melayu yang dipengaruhi adat budaya India. Sebagai contoh, walaupun kerajaan Brunei dipengaruhi nama Arab iaitu Darussalam, ia tetap kerajaan Melayu dan bukannya Arab. Kekayaan Sriwijaya dijana menerusi hubungan diplomatik dan perdagangan yang dijalin dengan China, India dan kerajaan-kerajaan di Timur Tengah. Pusat kekuatan ekonomi dan politik di Nusantara berpindah dari Sumatera ke Jawa pada abad
ke-12 apabila Majapahit mengambil alih tampuk kepimpinan Kepulauan Melayu daripada Sriwijaya. Jajahan takluk empayar ini sangatlah luas, mencakupi wilayah yang berdirinya Malaysia pada hari ini. Apabila Majapahit melemah pada kurun ke-14, Kesultanan Melaka pula melebarkan pengaruhnya ke seluruh Nusantara, menjadi sebuah kerajaan Melayu yang dihormati dan disegani. Kepulauan Melayu juga pernah menyaksikan jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan rumpun Melayu lain yang tidak kurang hebatnya seperti Johor Riau di Tanah Melayu, Palembang di Sumatera, Brunei di Borneo, Yogyakarta di Jawa dan Goa di Makassar. Fakta-fakta sejarah ini jelas membuktikan orang-orang Melayu berpengaruh di Nusantara. Sehingga kan seorang sarjana British pada kurun ke-19 iaitu Alfred Wallace menamakan Nusantara sebagai Kepulauan Melayu. Kepulauan Melayu. Era penjajahan. Penjajahan barat di Kepulauan Melayu apabila Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan-kawasan di Kepulauan Melayu pada ketika itu masih lagi merdeka dan bangsa rumpun Melayu masih lagi bergerak secara bebas meneroka kawasan-kawasan dalam wilayah tanpa sebarang halangan. Orang-orang Melayu adalah kaum terbesar di Tanah Melayu dan boleh dibahagikan kepada dua kategori utama. Kategori pertama ialah anak jati orang-orang Melayu yang memang berasal daripada Tanah Melayu dan telah mengasaskan kerajaan-kerajaan di sini. Kesultanan-Kesultanan Kedah, Terengganu, Kelantan, Perak, Johor dan Pahang. Orang-orang dari bangsa rumpun Melayu yang datang dari Kepulauan Melayu di luar Tanah Melayu dengan hasrat untuk berhijrah ke Tanah Melayu. Kebanyakan mereka berketurunan Aceh, Batak, Bugis, Minang, Riau, Rawa dan Jawa. Bersama-sama Melayu anak jati, Melayu anak dagang telah memberi sumbangan yang besar dalam mencorakkan struktur politik pra-penjajahan Tanah Melayu. Sebagai contoh pengasas Kesultanan Melaka pada tahun 1400, Parameswara adalah seorang Melayu dari Sumatera. Selain itu, Kesultanan Selangor yang wujud di Malaysia pada hari ini telah ditubuhkan oleh orang-orang Bugis dari Makassar pada tahun 1756 dan orang-orang Minang dari Sumatera Barat menerajui Kerajaan Negeri Sembilan pada tahun 1773. Sewaktu Kesultanan Aceh mencapai puncak kegemilangannya pada abad ke-16, jajahan takluknya amat luas melebar dari Sumatera ke Tanah Melayu, mencakupi negeri-negeri Kedah, Pahang dan Johor. Fakta ini jelas menunjukkan bahawa sebelum negara-negara moden seperti Malaysia dan Indonesia diwujudkan di Nusantara, orang-orang Melayu bebas untuk mengembara dan meneroka, bukan sekadar daerah di dalam Tanah Melayu, malah kawasan di luar Tanah Melayu. Ini kerana keseluruhan Kepulauan Melayu dianggap sebagai wilayah bagi orang-orang rumpun bangsa Melayu. Garis pembahagian Kepulauan Melayu yang pertama telah dilukis oleh pihak British dan juga Belanda menerusi perjanjian Belanda-British 1824 yang dimeterai di London. Secara langsung mengasingkan Tanah Melayu, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Perjanjian ini meletakkan Tanah Melayu dan Singapura bawah pengaruh British. Walaupun begitu, British tidak menjadikan kesultanan-kesultanan yang wujud di Tanah Melayu sebagai jajahan takluknya, tetapi diberikan taraf negeri naungan tanpa melucutkan sepenuhnya kedaulatan sultan-sultan yang bertahta di negeri-negeri ini. Memang benar terdapat sedikit golongan dari komuniti Cina iaitu golongan Baba Nyonya yang telah menganggap Tanah Melayu sebagai tanah airnya. Namun begitu, permindahan secara besar-besaran kaum Cina ke Tanah Melayu berlaku pada kurun ke-19 untuk bekerja sebagai kuli dan buruh kasar di lombong-lombong biji timah yang kebanyakannya terletak di Selangor, Perak dan Negeri Sembilan. Pendatang-pendatang ini masuk ke Tanah Melayu dengan satu tujuan, peluang pekerjaan tanpa niat untuk menetap selama-lamanya di Tanah Melayu. Orang-orang India juga dibawa masuk ke Tanah Melayu dari jajahan takluk British di India dan Ceylon sebagai buruh dan kuli.
Kebanyakannya imigran ini adalah lelaki dewasa bujang yang memang tidak berniat untuk menetap di tanah Melayu kerana mereka mempunyai keluarga yang menunggu di India dan Sri Lanka. Imigrasi secara besar-besaran ini tidak seperti penghijrahan orang-orang Melayu anak dagang. Tidak dilakukan secara sukarela kerana mereka dibawa masuk oleh pemerintah British untuk mengusahakan lombong-lombong biji timah dan perkebunan getah di tanah Melayu. Imigran-imigran ini sudah tentu mempunyai bahasa, adat, agama dan budaya yang berbeza dengan orang-orang Melayu yang menetap di tanah Melayu ketika itu. Kerana orang Cina dan India di zaman tersebut tak ubah seperti pekerja migran yang dibawa masuk Indonesia dan Bangladesh di Malaysia pada ini. Kerana mereka tidak dianggap Duli Yang Maha Mulia Sultan mahupun rakyat negeri-negeri tanah Melayu. Malaysia adalah negara pewaris bagi British tanah Melayu. Dan Indonesia pula mewarisi wilayah-wilayah yang pernah menjadi sebahagian daripada Hindia Timur Belanda. Kini tidak sama lagi seperti di waktu zaman penjajahan. Kewujudan sepadan antara bangsa yang memisahkan Malaysia dan Indonesia bererti orang-orang Melayu atau bangsa rumpun Melayu tidak lagi boleh berhijrah dari satu kawasan ke kawasan lain di dalam Kepulauan Melayu tanpa halangan. Hindia Timur Belanda pada tahun 1945 dan British Tanah Melayu pada tahun 1957, sepadan antarabangsa yang memisahkan kedua-dua wilayah ini masih belum wujud. Pada ketika itu, seluruh Kepulauan Melayu dianggap sebagai wilayah bagi rumpun bangsa Melayu. Oleh itu, bagaimanakah orang Melayu disebut sebagai imigran di wilayahnya sendiri? Terdapat orang-orang Melayu Malaysia yang berketurunan Indonesia. Namun begitu adalah tidak tepat untuk melabel mereka sebagai pendatang Indonesia kerana leluhur mereka pada waktu itu cuma berhijrah dari satu kawasan ke kawasan yang lain dalam Kepulauan Melayu. Indonesia masih lagi belum wujud. Mereka sememangnya orang-orang Kepulauan Melayu. Lagi pula, tidak terdapat kawalan immigration atau custom secara rasmi yang dikuatkuasakan oleh pihak British, Belanda mahupun kerajaan-kerajaan Melayu pada waktu itu. Simpulannya, orang-orang Melayu Malaysia tidak wajar dilabelkan sebagai pendatang walaupun terdapat sebahagian daripada mereka yang berasal daripada Indonesia. Berbeza dengan imigran Cina dan India yang dibawa masuk ke tanah Melayu. Orang-orang Melayu berhijrah secara sukarela dengan niat untuk bermastautin di tanah Melayu sebelum sempadan antarabangsa yang memisahkan Malaysia dan Indonesia terwujud. Tanah Melayu juga sememangnya terletak secara geografi di semenanjung Melayu dalam rantau Kepulauan Melayu. Mana mungkin suatu kaum itu wajar digelar pendatang di wilayahnya sendiri. Menjelang kemerdekaan, orang-orang Melayu menerima orang-orang Cina dan India sebagai rakyat Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Dengan syarat, hak-hak keistimewaan orang-orang Melayu sebagai bumi putera dihormati dan diiktiraf sepenuhnya oleh komuniti bukan bumi putera. Ini adalah pendekatan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin pada ketika itu yang sehingga kini menjamin kestabilan politik, ekonomi dan sosial negara Malaysia. Walaupun orang-orang Cina dan India di Malaysia pernah menjadi imigran pada zaman penjajahan, orang-orang Melayu kini perlu menerima yang kaum bukan bumi putera juga adalah teman senegara. Tidak wajar bagi orang-orang Melayu untuk menganggap mereka pendatang secara berterusan kerana mereka adalah rakyat Malaysia. Sementara itu, kaum bukan bumi putera perlu menghormati hak istimewa orang-orang Melayu dan bumi putera yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan dan hak ini tidak boleh dipersoalkan sewenang-wenangnya. Mereka juga harus menghormati rukun negara dan mempelajari dan menghormati bahasa Melayu, bahasa yang diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dalam perlembagaan persekutuan. Adalah amat menyedihkan sehingga kini masih ada orang Malaysia yang masih tidak boleh bercakap bahasa Melayu. Malah ada wakil rakyat sendiri yang kurang fasih berbahasa Melayu seolah-olah mereka tidak lahir dan dibesarkan di Malaysia. Rakyat Malaysia perlu senantiasa menghormati antara satu sama lain agar kegemilangan Sriwijaya, Majapahit dan Melaka dapat dikembalikan di zaman moden ini menerusi negara kita yang tercinta, Malaysia. Bab kata Tan Sri Dr. Ko K. Kim, generasi muda di negara ini perlu sedar
yang mereka milik sebuah negara bangsa dan dengan itu perlu menghormati sejarahnya. Jadi sampai sini saja dalam video kali ini. Harap korang enjoy, dan kalau korang enjoy, please like, share, subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum dan bye-bye. Okey, barusan kita mendengar videonya, kita sama-sama melihat videonya ya, bahwa penjelasan tentang bangsa Melayu yang ada di Malaysia itu apakah memang pendatang dari Indonesia ataupun bukan. Jadi kesimpulannya bahwa dari penjelasan video tersebut tadi, bahwa ada memang artikel yang mengatakan bahwa bangsa Melayu yang di Malaysia itu adalah pendatang dari Indonesia. Jadi kita ada juga yang mengatakan bahwa memang sebelum berdirinya Malaysia dan Indonesia tadi, bahwa sebelumnya itu memang Nusantara ini ya, kita ni kan Indonesia Malaysia ni kan salah satu Nusantara kan, dikatakan Nusantara berarti memang berbangsa Melayu semuanya kan, begitu. Jadi kita pun masih ini ya, tergantunglah ya kita mau. Yang penting antara Indonesia, ya saya sendiri ditinggal di Indonesia dan saudara-saudara kita yang di Malaysia, ya salam kenal dan salam kita serumpun ya. Memang tetap satu saudara ya kan, karena satu Nusantara. Okey. Jadi buat kawan-kawan semuanya yang melihat video ini ya, jangan di-skip ya. Dan mohonlah kiranya untuk memberikan komentar-komentar di bawah berkaitan dengan mungkin ilmu tentang sejarah ini mungkin lebih banyak gitu kan dibanding saya gitu kan. Silalah untuk komentar di bawah ini. Sebenarnya seperti apa gitu kan bangsa Melayu, apakah memang pendatang dari Indonesia ataukah memang tersebar dari Indonesia Malaysia ini. Okey, itu dulu ya video reaction hari ini. Kita lanjutkan reaction yang seru lagi yang akan datang. Okey, tetap di Rahmat Point Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.